Ada orang dia datang mengadu, dia kata, "Ustaz, tak sangka saya Ustaz, sedih saya Ustaz." Kenapa? Dia kata selama ni rupanya yang dengki saya, yang benci saya, yang sabotaj saya, yang hina saya rupanya adalah keluarga sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, pada dia, pada orang yang macam ni, saya nak katakan, dia mungkin selama ni baca Al-Quran tapi tak faham isinya. Kan, sebab dalam surah Al-Falaq yang kita baca setiap hari itu, yang ayatnya yang berbunyi wa min syarri hasidin idza hasad, dan daripada kejahatan orang yang menghasad. Dalam ayat tu Allah sebut umum. Allah tak sebut hasad mesti datang daripada orang yang jauh. Bermaksud hasad boleh datang daripada orang yang terdekat yang kita tak jangka. Sebab tu kalau kita baca Al-Quran dalam surah-surah yang lain, Allah beritahu yang cuba sabotaj perjuangan si suami adalah isteri Nabi Lut. Yang cuba sabotaj perjuangan si isteri iaitu Siti Asia ataupun Asia adalah suaminya Firaun. Yang cuba sabotaj perjuangan adik-beradiknya adalah adik-beradik Nabi Yusuf. Yang cuba sabotaj perjuangan si anak adalah ayah Nabi Ibrahim. Yang cuba sabotaj perjuangan si ayahnya adalah anak Nabi Nuh. Kan? Yang cuba sabotaj perjuangan besan dia adalah Abu Lahab. Abu Lahab ni anak dia pernah berkahwin dengan anak Nabi dan diceraikan. Kan, baik. Itu perempuan, orang yang baca Al-Quran tak faham isinya, dia akan terkejut bila diuji. Sebab tu kalau kita baca Al-Quran kena faham. Jadi Al-Imam ambil inisiatif buatkan kelas tafsir yang begini supaya tuan-tuan dan perempuan faham isinya. Jadi bila kita diuji, kita tak terkejut. Baik. Dalam hadis Nabi bersabda, fa inna kulla dhin ni'mah mahsud. Setiap nikmat itu akan didengki. Jadi kalau kita ada nikmat, kadang-kadang kita ada kelebihan sikit, orang benci. Biasa. Kan? Nabi dah beritahu dah. Baik. Habis Ustaz tak boleh tunjuk nikmat kita pada orang? Boleh. Sebab dalam surah Al-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, Allah berfirman, dan adapun nikmat Tuhanmu kau hendaklah ceritakan, sampaikan. Baik, nikmat tu antaranya maksudnya adalah Islam. Sampaikan Islam tu. Nikmatnya antaranya adalah kita melafazkan syukur. Syukurlah. Nikmat tu bermaksud juga kalau kita ada benda yang kita mempunyai, mungkin baju, mungkin rumah, sebagainya, gunakanlah dengan baik. Itulah kita syukur. Tak bermaksud setiap benda yang kita ada kita share dekat media sosial. Memanglah orang dengki. Sebab tu kena penyakit ain. Sebab itulah dalam Islam tak digalakkan kita cerita pada orang atau tunjuk pada orang apa yang kita ada. Kan? Tapi dengan menzahirkan adalah dengan memakai, dengan berucap sebagai dengan amalan kita. Itulah maksud fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Baik. Dan pada orang yang suka dengki, suka benci sebagainya, yang sabotaj perjuangan adik-beradik sendiri, keluarga sendiri, menantu sendiri sebagainya ni, kan? Yang ni dia ni dalam surah Al-Alaq, Allah berfirman, kalla innal insana la yatqa, dan sudah pasti manusia ni dia akan melampaui batas, ar-ra'ahu istaghna, kalau dia rasakan dia ni dah melebihi daripada orang lain. Memang manusia ni dia akan, kalau dia rasakan dia ni dah lebih daripada orang lain, dia akan pijak orang bawah tu. Sedangkan dia ni contohlah dia ni dulu cleaner, contoh, kemudian jadi kaya, orang boleh jadikan dia lupa diri, biasa. Dan dia ni lupa. Dalam surah Ali Imran Allah berfirman, ayat 140, yang berbunyi, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari-hari di dunia ini Allah akan putar-putarkan dia. Sekejap kita di atas, sekejap kita di bawah. Jadi kalau kita di bawah, tak selama-lamanya kita di bawah. Dan bagi siapa yang berada di atas, takkan selama-lamanya dia akan berada di atas. So, sebagai seorang beriman, sebagai seorang mukmin, kalau diuji, kita rasa syukur. Kenapa kena rasa syukur? Sebab kalau kita nak hack sistem handphone orang lain, laptop orang lain sebagainya, untuk tahu apa dia punya isi dalam tu, ataupun kita nak baca pergerakan fizikal sebagainya orang lain itu, kita perlukan duit untuk lantik hackers ataupun lantik orang yang pandai psikologi untuk belajar siapa orang tu. Tapi dalam isu ni, Allah dengan secara percuma beri pada kita petunjuk bahawa dia ni tak boleh pakai, walaupun ayah sendiri, walaupun menantu sendiri, walaupun adik-beradik, walaupun suami, walaupun isteri. Secara percuma kita dapat tahu perangai dia yang sebenar. So syukurlah. Kita nak lantik PI ataupun personal investigator untuk cek siapa dia ni sebenar, bukan murah. Bukan berapa boleh orang kata pun makan masa sekejap, lama. Kan? Nak hack sistem handphone ni bukan senang. Kan? Jadi tuan-tuan perempuan, kita syukurlah sebab kita dapat tahu dia ni, dapat kenal dia, perangai dia yang sebenar. Secara percuma Allah yang bagi tahu. Satu. Yang kedua, bila kita diuji, dan ujian kita ini sama macam ujian para Nabi, bermaksud Nabi disabotaj oleh si isteri. Adik-beradik Nabi yang sabotaj perjuangan dia, dan kita dapat benda yang sama ujiannya. Syukurlah.
Sebab kita dapat ujian yang sama, walaupun mungkin dari segi dahsyat tak sama, tak sedahsyat itu, cuma caranya sama. So syukur. Jadi tuan-tuan perempuan, bila kita diuji, syukur, dan kemudiannya kena istighfar, mungkin sebab dosa kita, mungkin juga sebab kita ni Allah nak naikkan darjat kita. Al-Imam bukan sekadar kelas mengaji.